Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan kami akan membentangkan berkaitan tajuk fasal ketiga, iaitu fi bayan maqalat al-qadariyah al-mu'tazilah anil haq, penerangan tentang pandangan-pandangan qadariyah mu'tazilah tentang kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Ashraf Ibn Masaman, nombor matrik 050702, akan memberikan pengenalan sedikit berkenaan tajuk tugasan kumpulan kami. Baiklah. Perpecahan umat Islam memerlukan satu kepastian. Kejadiannya sebagaimana pengakuan yang dibawa oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, yang bermaksud telah terpecah kaum Yahudi kepada 71 atau 72 kumpulan, dan Nasrani seumpama itu, dan telah terpecah daripada umatku kepada 73 kumpulan. Menurut Ahmad Al-Khatib dalam kitabnya Al-Firqah Al-Islamiyah, Al-Khawarij, Al-Zaidiyah wa Sunnah, terdapat pelbagai pendapat para ulama sekitar masalah-masalah punca-punca kepada berlakunya perpecahan umat Islam. Antaranya terjadinya fitnah besar dan pembunuhan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, peranan Abdullah bin Sabah yang berbahasa Yahudi dalam fitnah yang berlaku, dan penyebaran pemikiran yang memusnahkan penterjemahan karya falsafah Yunani kepada bahasa Arab, dan ujian terhadap umat Islam melalui karya tersebut. Jika dilihat perselisihan yang berlaku dari aspek politik, perselisihan ketika itu berkisar tentang kepimpinan dan siapakah yang wajib dilantik sebagai ketua kerajaan Islam setelah baginda sallallahu alaihi wasallam. Adapun perpecahan umat Islam pada sudut i'tiqad dan pegangan, sebagaimana menurut Sa'ad Ustum, bermula selepas masalah kepimpinan, iaitu tentang hukum orang Islam yang bermaksiat dan berlaku dosa besar, sama ada keimanannya itu sah atau munafik atau kufur. Perbincangan ini berlaku kerana wujudnya satu kelompok bernama Khawarij, yakni kumpulan yang keluar daripada jemaah Khalifah Al-Rashidin yang keempat, iaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dapat juga kumpulan lain yang mempengaruhi kepesatan perpecahan umat Islam, iaitu kumpulan Mu'tazilah. Justeru kajian ini memfokuskan berkenaan Mu'tazilah, iaitu dari aspek sejarah kemunculannya, individu yang bertanggungjawab menyebarkan gerakan ini, pemikiran yang dibawa ke dalam masyarakat Islam, dan seumpamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Fuad Haiman bin Sadi, nama matrik 050368. InsyaAllah saya akan sambung pembentangan slide pada bahagian sejarah Mu'tazilah. Menurut Mustafa Muhammad dalam Usul wa Ta'rif Al-Firqah Al-Islamiyah, Mu'tazilah pada bahasa ialah terpisah, pengunduran. Oleh itu, Mu'tazilah itu adalah mereka yang memisahkan diri mereka. Manakala pada istilah pula ialah satu nama yang dipanggil ke atas satu kumpulan yang muncul di dalam Islam pada awal kurun kedua, dan mereka menjalani manhaj akliyah yang melampau pada perbahasan akidah, dan mereka adalah pengikut Wasil bin Asal Al-Ghazal yang memisahkan dirinya daripada Majlis Al-Hasan Al-Basri. Menurut Munim Al-Hifni dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Firaq wal-Al-Jama'ah wal-Al-Mazahib Al-Islamiyah, Mu'tazilah ini dinamakan juga sebagai Asbaq Al-Adli wal-Al-Tauhid. Mereka digelar sebagai Al-Qadariyah dan Al-Adliyah. Seterusnya, menurut Al-Awwad Al-Mu'ti dalam kitab Al-Mu'tazilah wal-Usuluhum Al-Qamsa wal-Mawqif Ahlul Al-Sunnah minha, penamaan lain yang diberikan kepada kumpulan Mu'tazilah adalah Al-Jahmiyah. Mereka digelar sedemikian adalah kerana tak kala puak Jahmiyah mendahului Mu'tazilah pada sudut kemunculan, dan terkenal dengan sebahagian pendapatnya, tetapi terdahulu muncul Jahmiyah daripada Mu'tazilah adalah sangat hampir.
Tak kala munculnya Mu'tazilah, mereka muafakat dengan kumpulan Jahmiyah pada kebanyakan masalah, antaranya menafikan orang mukmin dapat melihat Allah sallallahu alaihi wasallam di akhirat dan sifat-sifat Allah, kemakhlukan Al-Quran, sehingga seolah-olah kesamaan di antara dua golongan ini, iaitu Jahmiyah dengan Mu'tazilah ini, menjadikan keduanya sebagai satu kelompok yang sama. Oleh kerana Jahmiyah lebih mendahului dan masalah-masalah perbahasan mereka lebih banyak, serta sebahagian permasalahan Mu'tazilah diambil daripada mereka, maka puak Mu'tazilah ini juga dipanggil semua ahli Mu'tazilah adalah Jahmiyah. Seterusnya, menurut Al-Baghdadi, Mu'tazilah ini terdiri daripada 20 pecahan yang mana setiapnya dihukum kufur, iaitu Al-Wasiliyah, Al-Amrawiyah, Al-Huzailiyah, Al-Nazamiyah, Al-Aswariyah, Al-Ma'mariyah, Al-Iskafiyah, Al-Ja'fariyah, Al-Bishriyah, Al-Mardariyah, Al-Hishamiyah, Al-Sumamiyah, Al-Jahiziyah, Al-Kabitiyah, Al-Himariyah, Al-Qayyatiyah, pengikut Saleh Qubbah, Al-Marisiyah, Al-Syahamiyah, Al-Ka'biyah, Al-Jubayyah dan Al-Bashamiyah. Ini adalah 20 pecahan daripada Mu'tazilah. Dua kelompok daripada kumpulan pelampau dalam kekufuran dan bakinya hanyalah daripada kelompok Qadariyah. Menurut Ahmad Syauqi Al-Amraji dalam kitab beliau Al-Mu'tazilah fil Baghdad wal Atsarihim fi Al-Hayah Al-Fikriyah wal Al-Siyasiyah, para ahli sejarah bersalah pendapat berkenaan asal sejarah perkembangan Mu'tazilah. Sebahagian mereka berpandangan bahawa kemunculan Mu'tazilah adalah di tangan Wasil bin Athar setelah daripada pengasingannya daripada majlis Al-Hasan Al-Basri. Kemudian Amr bin Ubaid bergabung dengannya, bersama-sama mereka yang sepakat dengan mereka pada pandangan mereka terhadap pelaku dosa besar. Okey, seterusnya kita pergi kepada Al-Wasiliyah, iaitu salah satu daripada pecahan 20 golongan Mu'tazilah. Menurut Rashid Al-Qayyum, kitab Mazhab Al-Mu'tazilah min Al-Kalam ila Al-Falsafah, Wasil bin Atta yang wafat, Al-Wasiliyah ni ditubuhkan oleh Wasil bin Atta yang wafat pada 747 Masihi. Bersamaan 131 Hijrah, keluar daripada Masjid Al-Hasan Al-Basri kerana bagi memulakan perkara asingnya. Tak kala Wasil berkata, aku berpendapat pada orang yang melakukan dosa besar daripada umat Islam ini bahawa tiada kufur dan tiada pula beriman bahkan daripada di satu tempat di antara dua tempat, iaitu manzilah bain al-manzilataini. Pandangan Wasil ini kemudian menjadi salah satu prinsip Mu'tazilah yang 5. Seterusnya, menurut Al-Shahrastani dalam Mila wal Ahnila, Al-Wasiliyah adalah pengikut kepada Abi Huzaifah Wasil bin Athar Al-Ghazal. Beliau pernah menjadi anak murid kepada Al-Hasan Al-Basri dan pernah mempelajari kepadanya beberapa ilmu. Tempoh pengajaran tersebut adalah semasa pemerintahan Kaifah Abdul Malik bin Marwan dan Hisham bin Abdul Malik. Okay, seterusnya kita pergi kepada Al-Nazamiyah, iaitu merupakan salah satu 20 pecahan golongan Mu'tazilah. Menurut Suhaib Qasha dalam kitab Al-Mu'tazilah Saurah Al-Fikri Al-Islami Al-Hur, pengasas kumpulan Al-Nazamiyah adalah Ibrahim Al-Nizam. Nama beliau ialah Abu Ishaq Ibrahim bin Sayyar bin Hani Al-Buhi, yang lebih dikenali sebagai Al-Nazam. Merupakan tuan kepada Bani Ibnu Al-Harith bin Abda Al-Dabai. Sebahagian pendapat beliau digelar dengan Al-Nazam kerana beliau menyusun manik-manik di pasar Basrah. Beliau merupakan anak saudara perempuan bagi gurunya, iaitu Abi Al-Huzai Al-Allaf. Ibu Nabatah berkata An-Nazam wafat pada tahun 220 Hijrah daripada umur 63 tahun. Maka di atas pendapat ini kelahirannya adalah pada tahun 185 Hijrah. Menurut Al-Baghdadi pula, zaman mudanya menggauli satu puak daripada golongan Al-Tasanawiyah dan satu puak lain iaitu Al-Samniyah.
Seterusnya, menurut Ahmad Ibn Hanbal dalam Ar-Ra' Al-Jahmiyah wal Al-Zanadiqah, Al-Samniyah adalah golongan musyrikin yang juga berkaitan dengan puak Jahmiyah. Al-Nazam juga bergaul dengan puak etis dari kalangan falsafah dan beliau mengambil banyak ilmu daripada mereka. Menurut Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Lisan Al-Mizan, Al-Nazam ini dituduh sebagai zindik dan beliau merupakan seorang ahli sastera dan ahli balaghah. Beliau mempunyai karya-karya yang banyak dalam mazhab Mu'tazilah dan falsafah. Itu sajalah perbentangan berkaitan sejarah Mu'tazilah daripada saya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Fahmi bin Nasaruddin, nombor matrik 050648. Jadi saya akan sambung berbintangan mengenai pemikiran tiga tokoh Mu'tazilah. Pada bahagian kajian ini, kami akan menumpukan kepada bentuk pemikiran dan ideologi aliran tiga tokoh Mu'tazilah, iaitu Wasiliyah, Huzailiyah dan Nazamiyah. Al-Wasiliyah dinisbahkan kepada Wasil bin Atha yang merupakan pengasas utama gerakan Mu'tazilah. Maka beliaulah yang meletakkan prinsip-prinsip Mu'tazilah yang dikenali sebagai Usul Al-Khamsah. Usul Al-Khamsah inilah yang menghimpunkan semua penganut dan pemikir Mu'tazilah. Tidak dianggap seorang itu sebagai Mu'tazilah selagi tidak beriman kepada 5 perkara tersebut sekaliannya. Al-Khayyat berkata, kami tidak menolak dan akan bahawa adanya segolongan manusia yang ramai memuafakatkan kepada kami pada masalah keadilan Tuhan, dan mereka berpendapat dengan penyerupaan Allah SWT dengan makhluk, dan manusia yang ramai yang memuafakatkan dengan kami kepada masalah tauhid dan adil, dan yang bersalahan dengan kami pada masalah janji baik dan buruk dan nama-nama serta hukum hakam, tetapi tidak ada yang berhak salah seorang daripada mereka dengan nama Mu'tazilah, sehingga mereka menghimpunkan pandangan yang menyetujui usul Al-Khamsah, iaitu At-Tauhid, Al-Adlu, Al-Wa'dul Wa'id, Al-Manzilah baina manzilatain, Al-Amr bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar. Menurut Syahrastani, kumpulan Mu'tazilah Al-Wasiliyah ini berkisar kepada 4 kaedah utama. Yang pertamanya iaitu penafian terhadap sifat Allah SWT daripada sifat ilmu, qudrah, iradat dan hayat. Perkataan Wasil bin Atha ini menurut Asy-Syahrastani pada awalnya masih belum merupakan pendapat yang matang, dan Wasil memulai pendapat ini berdasarkan pandangan yang jelas, iaitu kesepakatan bahawa mustahilnya terdapat 2 Tuhan yang qadim lagi azali, kerana katanya, sesiapa yang mensabitkan sifat yang qadim iaitu pada zat Tuhan, nescaya dia telah mensabitkan 2 Tuhan. Penafian sifat ini lebih dikenali di dalam karangan-karangan ilmu kalam Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai ta'addud al-qudama, mustahil. Yang keduanya, kaedah kedua ini ialah pandangan tentang qadar Allah Subhanahu wa taala. Menurut Syahrastani, ahli Mu'tazilah menjalani permasalahan tentang kaedah kedua ini menurut pendapat Ma'bad Al-Juhani dan Ghailan Ad-Damsyiki. Wasil bin Atha mengakui kaedah ini lebih banyak berbanding kaedah tentang sifat sebelum ini. Beliau berpandangan bahawa Allah SWT Maha Bijak lagi Arif. Tidak harus disandarkan kepadanya kejahatan dan kezaliman, dan tidak harus Allah SWT berkehendak daripada hamba itu menyalahi suruhannya. Maka perbincangan ini adalah berkenaan kehendak Allah SWT dan suruhannya, yang mana menurut Mu'tazilah adalah berlaziman keduanya. Yang ketiganya ialah kaedah ketiga adalah pendapat Mu'tazilah berkenaan satu tempat di antara 2 tempat, iaitu syurga dan neraka. Al-manzilah baina manzilatain. Menurut Syahrastani, kaedah ini dalam majlis Al-Hasan Al-Basri yang bertanya tentang keadaan pelaku dosa besar yang masih beragama Islam, kerana menurutnya puak Khawarij telah mengkufurkan pelaku tersebut, manakala puak Murji'ah mengatakan dosa besar tidak memberi mudarat
kepada keimanan. Lalu Wasil bin Atta memberi pandangannya bahawa perlakuan itu berada di tengah antara dua kelompok, yakni tidak dikira beriman secara mutlak dan tidak kufur secara mutlak. Al-Huzailiyah dinisbahkan kepada Abu Al-Huzail. Menurut Abdul Rahman Badawi dalam kitab beliau Mazahib Al-Islamiyah, Abu Al-Huzail juga mempunyai kaedahnya tersendiri dalam kitab Mu'tazilah, iaitu sebanyak 10 kaedah. Namun kajian ini akan memfokuskan kepada tiga kaedah sahaja daripadanya, iaitu yang pertamanya, Al-Huzail berpendapat bahawa Allah SWT mengetahui dengan sifat ilmu, dan ilmunya itu adalah zatnya yang maha berkuasa dengan sifat qudrah, dan qudrahnya itu adalah sifat zatnya. Maha hidup dan sifat hayahnya itu adalah zatnya. Menurut Asy-Syahrastani, Al-Huzail membina kaedah ini dengan mengambil model ahli falsafah yang mengiktikad bahawa zat Tuhan itu adalah satu, tiada banyak padanya dengan apa-apa bentuk, dan sifat-sifat Tuhan bukanlah di sebalik zat dengan sifat-sifat yang berada pada zat Tuhan, bahkan sifat itu adalah diri zat Tuhan. Yang keduanya ialah kaedah kedua, beliau mensabitkan sifat iradah yang tidak berada pada zat Allah SWT yang maha berkehendak dengan sifat tersebut. Al-Huzail merupakan orang yang pertama yang mensabitkan pandangan ini, seterusnya diikuti oleh orang yang terkemudian dari kalangan Mu'tazilah. Yang ketiganya, antara lain kerasakan pemikiran Huzail Al-A'laf adalah beliau berpandangan dengan kebinasaan perkara-perkara yang dijadikan Allah SWT, sehingga Allah SWT tidak mampu berkuasa setelah kebinasaan perkara-perkara tersebut ataupun makhluk. Oleh kerana ini, beliau menyangka bahawa nikmat ahli syurga dan azab ahli neraka binasa kedua-duanya, dan yang kekal ketika itu adalah ahli syurga, sementara ahli neraka terbinasa hilang dan mereka tidak mampu melakukan sesuatu. Dan Allah SWT tidak berkuasa setelah itu menghidupkan orang yang telah nak mati dan mematikan yang hidup, dan juga tidak mampu menggerakkan yang diam dan mendiamkan sesuatu yang bergerak, dan tidak mampu untuk menciptakan sesuatu dan membinasakan sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ain bin Hasan Basri, nombor 049019. Dan seterusnya saya akan membentangkan satu topik pemikiran An-Nadhamiyah yang merupakan salah satu gerpah dalam Mu'tazilah. Menurut Syekh Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitab beliau Al-Farqu Bainal Firaq, antara pegangan An-Nadham ialah Allah SWT tidak berkuasa untuk melakukan pada hambanya suatu perkara yang bersalahan dengan perkara yang baik bagi hamba tersebut. Allah SWT juga tidak mampu untuk mengurangkan walaupun sedikit daripada nikmat-nikmat ahli syurga, kerana nikmat-nikmat ahli syurga adalah baik untuk mereka, kerana mengurangkan sesuatu yang terdapat kebaikan padanya adalah suatu kezaliman. Allah SWT juga tidak berkuasa untuk menambah walaupun sedikit pada azab bagi ahli neraka, serta beliau berpegang juga bahawa Allah SWT tidak mampu untuk mengeluarkan walaupun seorang daripada ahli syurga. Dan terakhir, beliau juga berpandangan Allah SWT tidak mampu untuk mencampakkan ke dalam neraka orang yang bukan ahli neraka. Secara umumnya, pandangan beliau ini berdiri di atas prinsip utama Mu'tazilah, iaitu wujud musalah wal aslah. Para ulama mutakallimin Ahlus Sunnah wal Jamaah telah mendatangkan pelbagai kritikan ke atas prinsip ini, antaranya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ad-Dardir bahawa Allah meraihkan menjadikan sesuatu yang baik atau terlebih baik hanyalah perkara yang harus pada akal, yakni perkara harus bagi Allah lah. Hal ini kerana sekiranya wajib ke atas Allah SWT membuat perkara yang terlebih baik, maka pada hak hamba nescaya tidak akan berlaku ujian bagi hamba, dan Allah SWT tidak akan mencipta orang kafir yang miskin yang akan diazab di dunia dan di akhirat, yang mana perkara itu teramat buruklah pada nilai kita, dan tidak akan berlaku penyakit kepada kanak-kanak yang masih belum ada tuntutan taklif ke atasnya. Kanak-kanak itu masih belum mukallaf, tetapi Allah buat penyakit kepada kanak-kanak tersebut. Pada hakikatnya semua ini berlaku pada realiti kehidupan, dan Allah perkara-perkara tersebut pada hakikat, pada realiti memang Allah buat pada hamba-hambanya. Memang kita ini dipenuhi dengan ujian, dan Allah memang ada mencipta orang kafir yang miskin yang akan diazab dengan sebab kufurannya dan ditimpa lagi dengan kemiskinannya, dan
Allah juga membuat kanak-kanak yang masih belum ada mukallaf, tetapi ditimpa dengan penyakit. Jadi ini semua realiti musyahadah ini membatalkan kaedah Mu'tazilah tadi. Seterusnya, menurut Ibrahim Al-Fayyumi, beliau mengatakan An-Nazam juga berpegang pada mengingkari konsep satu juzuk yang tidak dapat dibahagi atau lebih dikenali sebagai Jauharul Fard. Ibrahim Al-Fayyumi menukilkan perkataan An-Nazam, iaitu tidak menjadi satu juzuk melainkan ada baginya satu juzuk yang lain. Tidak akan menjadi sebahagian melainkan ada baginya sebahagian yang lain. Dan tidak ada setengah melainkan ada baginya setengah yang lain. Dan sesungguhnya satu juzuk harus dibahagikannya selamanya, yakni tiada berpenghujung dan tidak ada penghabisan bagi juzuk itu pada pembahagian tersebut. Yakni beliau berpendapat bahawa juzuk-juzuk ini tidak ada penghujung. Selama mana ia boleh dibahagi, selama itu dia akan terus dibahagi tanpa ada penghujung. Berbeza dengan pensabitan Jauharul Fardi menurut Mutakalimin. Pensabitan Jauharul Fardi menurut Mutakalimin akan menatijahkan hadis atau hudus alam ini. Berbeza dengan penafian Jauharul Fardi dengan mengatakan tidak ada juzuk yang tidak dengan mengatakan juzuk itu tidak berpenghujung apabila dibahagi. Ianya akan membawa kepada pensabitan qadim alam, yang mana ianya bertepatan dengan akidah ataupun pegangan puak falasifah, yang mana mereka ini mensabitkan jauhar tidak berpenghujung apabila dibahagi. Kerana mereka di sisi mereka jisim ialah bentukan ataupun gabungan daripada dua unsur, iaitu hayulah dan surah. Hayulah dan surah ni kedua-duanya adalah jisim lah. Surah pula terbahagi pada dua, yakni surah nawa'iyah dan surah jismiyah. Bila gabungan surah nawa'iyah dan jismiyah beserta dengan hayulah terbentuknya jisim, kesemuanya ini adalah jisim yang qadim. Kerana menurut mereka hayulah dan surah adalah qadim di sisi puak falasifah. Natijahnya akan memberi keyakinan bahawa qadim alam ini. Jadi pegangan falasifah ni kufur lah. Seperti mana kata ulama, bithalatatin kafarat falasifatul ada in ankaruha wa yahaqqul muthbatah ilmun bijuz'iyyin hudutsu awalimi hasyrun li ajsadin wa kanat mayitah. Dengan tiga perkara puak falsafah ni menjadi kufur. Sedangkan perkara ini adalah perkara yang benar dan tetap, iaitu mereka menafikan ilmu Allah secara juz'i dan mereka menafikan hudus alam, yakni mereka mensabitkan kidamnya alam lah. Dan hudus alam ini hasyrun bi ajsadin, apabila mensabitkan jauhar ataupun juzuk yang tidak berpenghujung, ia akan menafikan secara lazim hasyrun bi ajsad, dia akan secara lazim menafikan kebangkitan bagi jisim-jisim ini di hari akhirat. Kerana jisim tidak berpenghujung. Hasyrun ialah isyarat kepada jisim ini mempunyai penghujung. Jadi ianya dibangkitkan semula oleh Allah SWT. Jadi kita lihat pendapat Mu'tazilah atau An-Nazam tadi bertepatan dengan apa yang dipegang oleh puak falasifah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syakir Zufairi bin Kamarul Zaman, nombor matrik 049838. Saya akan menyambung tentang kesimpulan. Yang pertama iaitu Mu'tazilah merupakan suatu pemikiran yang terpengaruh dengan tradisi luar daripada Islam yang dalam bentuk yang menyalahi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Golongan ini jelas melebihkan akal dalam mengutamakannya berbanding nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka cuba melakukan modernisasi terhadap syariat Islam sesuai dengan metodologi golongan modernis barat. Melalui golongan Mu'tazilah inilah para salafus salih mencela ilmu kalam. Kemunculan ilmu kalam yang dibawa oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi telah berjaya membersihkan ilmu ini. Wallahu a'lam.